Wa yukrahu bina al-masjid 'ala al-qabri. Makruh. Tengok, dalam kitab ni kata makruh. Setakat mana makruh tu? Membina masjid atas kubur. Tak boleh. Bina masjid di atas kubur. Sama ada mayat itu orang soleh atau lainnya. Tulis. Dalam kitab kita, kitab fiqh mazhab Syafi'i, ada sebahagian kitab mutaakhir. Bukan kitab awal-awal, kitab akhir-akhir ni. Ada beberapa nama kitab yang ada saya senaraikan di sini. Mereka mengatakan, kalaulah kubur orang soleh, wali-wali, boleh dibuat binaan di atas kubur untuk orang nak pergi ziarah dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi yang mu'tamad, tanda yang mu'tamad dalam kitab kita ni, nama dia pun Al-Mu'tamad. Dia kata tetaplah larangan itu bina membina binaan atas kubur itu dilarang. Tak payahlah kita sibuk-sibuk. Wa qad ittafaqal mazahibul arba'ah ala tahrimi zalik. Sepakat para ulama dalam fiqh 4 mazhab ni mengatakan haram buat binaan seperti masjid di atas kubur. Walaupun atas kubur orang soleh, sebab larangan keras. Tengok larangan ini. Orang soleh yang masyhur atas lainnya. Sekarang ni jangan main. Mati orang soleh, orang soleh, tuan guru hebat-hebat, pakak buat binaan besar-besar. Pakak pergi iktikaf itu, sebulan tunggu kubur. Allahu akbar. Hak kedia ni pula bawa gendang lagi pergi duduk gedebong-gedebang atas kubur. Kita kata ini punca mari kerusakan mari pada mana? Mari daripada al-ghulu fi hubbis salihin. Apa larangan yang ambil di mana? Tanda pelajar. Seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, tengok, qatalallahu al-yahud ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Qatalallah, Allah Ta'ala telah memusuhi, memerangi orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tulis, hadis ini sahih. Satu hadis. Hadis ini larangan buat binaan masjid atas kubur. Yang pertama, qatalallah, Allah Ta'ala akan matikan mereka, perangi mereka. Satu. Tengok hadis yang kedua. Warawa Abu Marsad Al-Ghanawi kan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla ilaih wa qala la tattakhizu qabri wathana fa innama halaka banu Israil li'annahum ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Tengok hadis daripada Abu Marsad Al-Ghanawi bahawa Nabi SAW melarang solat dengan menghadap kepadanya. Jangan kita balik solat ke arah Nabi SAW, jangan. Termasuklah ke arah kubur dia. Wala tattakhizu qabri wasanan, dan jangan kamu menjadikan kubur aku seperti berhala. Allahu akbar. Kalau kubur Nabi tidak dikawal seperti sekarang ini, kita boleh bayangkan bagaimana orang duk gosok, penat. Tapi Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan jadikan kubur aku seperti berhala yang disembah. Maka alhamdulillah kubur Nabi dikawal yang begitu rapi. Orang nak masuk Kaabah tak boleh. Ada pagar besi, ada tembok semin, macam-macam. Yang ketiga, sesungguhnya Bani Israel binasa kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi hadis ini dua tanda pelajar. Yang pertama tadi qatalallah. Yang kedua naha, Nabi kita larang. Kan? Tengok hadis yang ketiga. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Ta'ala laknat Yahudi dengan Nasara. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah membina kubur nabi-nabi dia jadi masjid. Kata Aisyah, falaula zak, kalau tidak kerana itu
tak bimbang orang kacau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubriza qabruhu, aku buka kubur Nabi, orang boleh tengok. Tapi aku bimbang kerana Nabi juga bimbang dalam doa Nabi, larangan Nabi, Aisyah tutup kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nak ziarah kena minta izin nak masuk. Alhamdulillah Allah Taala selamatkan. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Berapa dah kita ni? Laknat lagi, qatala, yang ketiga tadi naha, ada lagi satu masa Aisyah radhiyallahu cerita ketika Nabi sakit, Nabi kita nak wafat sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri dia cerita tentang apa yang mereka tengok di bumi Habasyah. Ummu Salamah, Ummu Habibah yang pernah berhijrah ke Habasyah, dia pun cerita kubur-kubur di Habasyah dibina masjid comel-comel. Nabi pun tengah sakit nak wafat, Nabi kita rafa'a ra'sahu, Nabi kita angkat kepala dia, tengok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaik, mereka itu apabila mati laki-laki yang soleh di kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka akan bina di atas kubur orang soleh itu masjid. Sekarang ni berlaku ke tak berlaku? Ni kubur orang wali-wali ni, orang besar-besar, habisnya pakat jadi masjid belaka. Summa sawwaru tilka suwar, mereka juga buat patung-patung, patung untuk wali nama dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumil qiyamah, mereka lah manusia yang paling jahat di sisi Allah Taala pada hari kiamat. Di dalam hadis ini ada 4, laknat, qatalallah, Nabi kita larang, manusia yang paling jahat, manusia yang buat binaan masjid di atas kubur. Allah, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Allah, kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hampir dengan wafat, Nabi kita bimbang, takut kubur dia nanti akan diperlakukan oleh seperti orang Yahudi dengan Nasara, takut ada orang Islam pergi ikut perangai apa tu. Maka Nabi awal-awal lagi mengucap, memberi laknat, qatalallah, dan juga larangan. Masya Allah, tabarakallah. Kata di Imam Ibn Rajab dalam Fathul Bari, hadzal hadis yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala quburis salihin, haram bina masjid atau bina binaan yang comel-comel di atas kubur orang-orang yang saleh. Tak kira lah orang saleh tu sama ada dia nabi ataupun tidak. Seorang ulama, tanda pelajar, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dalam kitab dia nama dia Az-Zawajir, tulis nama kita, Az-Zawajir an iqtirafil kabair, larangan jerkahan daripada menghampiri dosa-dosa besar. Dia telah senarai dalam kitab dia ni, dosa besar yang ke-93, apa dia? Membina kubur jadi masjid. 94, iqazus suruj, menyalakan lampu-lampu atas kubur. Sekarang ni orang kubur soleh pakat nyala lampu. Mujur tak pergi pasal ekonnya. Nah, ada hak terbaru ni pula, dia buat solar. Tahu solar? Solar tengah matahari. Nah, dia pasal lampu, pasal kaset, CD, 24 jam ngaji Quran. Ini semua ni perbuatan-perbuatan ma anzalallahu biha min sultan, dosa besar yang ke 94. Yang pentingnya Ibn Hajar kata daripada 93 sehingga 98 membina kubur, buat masjid, menyalakan lampu atas kubur, ittikhazuha ausanan, kubur tu macam berhala jadi, comel-comelnya hias, pelik-pelik dengan warna-warni, lampu berkelitnya dengan bunga-bunga macam-macam. Tawaf pakai duk pusing kubur, istilam gosok kubur, wassalatu ilaiha, dan juga semayam menghadap kubur. Ini semua dosa-dosa besar. Kalau kita tuan-tuan nak tengok, ini mazhab pakai Syafi'i. Tambihun, kata dia, apa yang aku sebut tentang dosa besar ini
telah tersebut dalam fiqh mazhab Syafi'i yang banyak, masya-Allah tabarakallah. Itulah para jemaah sekalian, hadis larangan membuat binaan di atas kubur dan juga hadis larangan daripada bina masjid atas kubur. Hari ni kalau mati orang-orang soleh-soleh nyepakat buat binaan di atas kubur. Jadi kalau ada orang tanya soalan tanam pokok tidak jadi larangan, tidak jadi masalah. Kita tanam pokok, tapi ada setengah ulama ni suruh pacok pula pokok pokok dia panggil apa ni? Pelepah tamar. Kalau di Mekah dulu pelepah tamar kan, dia panggil wadu'ul jarid alal qabri. Ada sebahagian ulama dia kata elok kita letak pokok yang basah. Ya, macam kalau orang Arab pokok tamar, pelepah tamar, di sini pelepah kelapa, supaya pelepah kelapa itu akan berdoa kepada si mati kan. Dalam kitab fiqh juga ada rumput-rumput yang tumbuh di dalam kubur itu tak boleh kita cabut, sebab rumput itu duduk berzikir. Kita kata masya-Allah tabarakallah, ceritanya sudah panjang. Dalil di mana? Dalilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tengok orang tu kena azab dalam kubur, maka Nabi kita ambil pelepah tamar pacak. Jadi itu dia panggil Nabi kita ada wahyu, dia tahu orang tu kena kan. Jadi kalau kita tak ada wahyu ni, macam mana kita nak letak? Sebab itulah kata di Al-Khattabi rahimahullahu taala, lam yunqal an ahadin minhum, sahabat-sahabat ni tidak dinakalkan daripada mereka meletakkan kubur, setiap kubur Nabi pergi pacak semua lah, kecuali kubur sahabat tadi ya. Itulah yang dikatakan.